Ini parah banget sumpah. Nekat banget ini orang Kedah. Oke guys, kalau video reaction aku sore hari ini, apa kabar teman-teman di rumah? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan. Oke, jadi di video kali ini aku mau kembali lagi reaction video dari Faktau Channel. Karena dari kemarin-kemarin banyak banget subscriber maupun fansnya Faktau yang nyuruh aku untuk reaction lagi video Faktau. Jadi sekarang aku penuhi requestannya. By the way, video yang akan aku reaction kali ini sangat menarik banget guys. Dimana ini videonya berjudul 10 case lawak paling memalukan dalam sejarah Malaysia. Jadi ini semacam kasus lucu gitu yang paling memalukan guys dalam sejarah Malaysia. Dan mungkin ini berlaku di Malaysia gitu. Menarik banget videonya. Jadi sayang banget kalau gak kita reaction bareng-bareng guys. So tanpa berlama-lama langsung saja kita lihat video sekarang. Tapi besok buat teman-teman yang baru gabung di channel, jangan lupa klik subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan setiap kali aku upload video ke YouTube. Oke, sekarang kita play videonya. Terima kasih kepada mereka yang berikan cadangan untuk video kali ini. Pada Panas mereka yang banget di lain sini. yang nak berikan cadangan, sangatlah dialu-alukan. Komen saja dekat bawah. Apa reaksi korang sekiranya korang nampak ada pencuri Anjir. cuba mencuri seekor lembu menggunakan motor? Anjir. Rasakan dunia. Sumpah. Atau terdapat kejadian ragut tapi peragut yang kena ragut? Sapi dicuri pakai motor. Ngakak anjir. Ataupun pencuri yang menyerah diri sebab takut dengan hantu? Mesti korang takkan dapat tahan gelak kan? Tapi itu baru sikit. Terdapat banyak lagi kisah-kisah pencuri yang kelakar dan pelik berlaku di Malaysia. Sehingga kan ada kisah yang Berlaku di menjadi Malaysia. Jadi ini di Malaysia. sangat terkenal di luar negara. Siap orang luar negara tulis kisah tu dalam buku lagi tahu. Nak tahu kisah apa? Jom bersama Faktau kita bersedia untuk bergelak ketawa di dalam Run. 10 kes paling pelik dan lawak di Malaysia. Sebelum Ini tu di Malaysia, jangan ya? lupa subscribe Bukan Faktau di luar tau. negeri. Dan jangan lupa tekan loceng. Penasaran banget gua. Jangan lupa subscribe guys. Fakta udah mau 1 juta. 10. Kereta lembu asli. Selalunya kalau kita tengok dekat filem-filem, setiap kali sebelum mulakan sesuatu operasi yang melanggar undang-undang, mesti diorang akan buat rancangan yang teliti dulu kan, dari lokasi, peralatan, sehinggalah kepada kenderaan yang akan digunakan. Tapi, apa yang berlaku di Malaysia ini betul-betul di luar jangkaan. Pada tahun 2014, di Kedah, terdapat 2 orang lelaki cuba untuk mencuri 4 ekor lembu dari kandang. Tapi, korang nak tahu tak apa kenderaan yang diorang gunakan untuk curi lembu tu? Tak lain dan tak bukan Kereta Nasional Malaysia, iaitu Proton Wira. Holy shit. Mungkin diorang terpengaruh dengan iklan Proton ni kot. Sumpah. Diorang Gimana masukinnya? tu semata-mata untuk operasi tersebut. Apa yang terjadi? Mereka telah memasukkan 2 ekor lembu di tempat duduk belakang dan 2 ekor lagi di bahagian bonet. Jangan tanya Faktau Bro. macam mana diorang untuk operasi tersebut. Are you fucking Apa kidding yang me? terjadi? Mereka Anjir. telah Astaga. Ini parah banget sumpah. 2 di belakang, 2 di depan. Gila sih. Nekat banget ini orang dua Kedah. ekor lembu di tempat duduk belakang dan 2 ekor lagi di bahagian bonet. Parah. Jangan tanya Faktau macam mana diorang buat. Faktau pun pelik. Ketika melarikan diri, kereta tersebut telah rosak akibat menampung muatan berlebihan. Ya Dan iyalah. orang pencuri tadi berjaya melarikan diri dan meninggalkan kereta lembu mereka. Parah. Kalau Faktau, mungkin Faktau guna Grab je. Ambillah 6-seater. 2 orang guys, yang ngelakuinnya 2 orang. Sampai jam 4. Menyamar jadi polis. Apa yang berlaku di Johor ini Udah biasa sih kalau kayak di gini. luar kotak. Sebabnya dalam lelaki dia menyamar jadi polis, lepas tu boleh pula dia menyamar di dalam balai polis. 2 kali di luar kotak tu. Kejadian ini berlaku di Balai Polis Nusa Bestari Johor pada tahun 2016 apabila seorang lelaki tiba-tiba masuk ke balai dan memperkenalkan dirinya Astaga, sebagai Timbalan wey. Superintendent untuk bahagian Baru- siasatan jenayah. Tapi anggota polis di sana merasa curiga Benar. dan mula meminta lelaki tersebut menunjukkan kad kuasanya. Bentar. Gue baru paham gitu, ngerti gak sih? Menyamar jadi polis di Indonesia udah banyak, udah basi banget kayak gitu. Udah banyak banget orang-orang. Tapi ini menyamarnya tau gak sih? Bukan menyamar di rumah atau di jalanan. Dia datang
datang ke kantor polisi terus memperkenalkan diri. Ini baru benar-benar di luar nalar Secara sih. tiba-tiba, lelaki tersebut terus bagi alasan untuk pergi ke tandas. Yang lawaknya keluar-keluar je dari tandas, zup, dia pun terus pecut larikan diri. Astaga, ya Allah. Tapi polis original mestilah lagi hebat dari polis kopi ori kan? Ini kerana dia akhirnya berjaya ditangkap oleh polis, di mana setelah itu mereka juga turut menjumpai baton serta stiker yang menyerupai lambang polis diraja di keretanya. Dia punya confident, bukan bisa-bisa. Bukan. Ini parah banget. 8. Kenapa harus ke kantor Kena polisi? kacau dengan hantu. Cuba korang bayangkan. Korang baru je balik dari kampung, buka je pintu rumah, ada pencuri tengah terbaring lemah depan pintu rumah korang, merayu-rayu minta maaf. Apa korang akan buat? Mesti korang rasa pelik kan? Itulah yang terjadi kepada satu pasangan suami isteri di Kuala Lumpur, di mana mengikut pencuri itu, dia telah terbaring dekat rumah tersebut 3 selama hari? 3 hari berturut-turut kerana telah diikat oleh jebalang ataupun mambang. Mambang pun nak jadi polis. Hai mambang kuning, mambang merah, mambang putih, mambang biru. Tapi sayangnya, tak banyak maklumat mengenai kejadian Mambang itu kayak kelangkaan polisi ini. hantu gitu Namun mungkin ya? apa yang penting, kisah ini menjadi sangat-sangat terkenal setelah disiarkan di dalam majalah Gue kurang Mastika. paham yang ini. Tapi fakta tak jumpa artikel asalnya. Siapa tahu tentang kisah ni? Cuba kongsikan di komen. Apa itu 7. mambang guys? Kayak mungkin polisi Siapa mangsa ini mungkin sebenarnya? ya, polisi yang menyamar jadi Biasanya hantu dalam gitu. kes ragut, kita akan cakap orang yang diragut sebagai mangsa kan? Macam mana pula kalau fakta katakan kali ini peragut yang jadi mangsa? Peragut tu mungkin Kejadian ini pencopet berlaku gitu, di guys. Segamat pada tahun 2014 apabila seorang wanita telah diragut sewaktu tengah makan di sebuah kafe. Tapi apa yang paling lawaknya? Pada masa yang sama, kawan kepada mangsa sempat meragut beg peragut tu. Ketika beg peragut itu diserah kepada balai polis, peragut tersebut telah menghubungi mangsa dan meminta untuk buat pertukaran beg. Tapi dengan syarat, mangsa tak boleh hubungi polis. Masalahnya, masa dia telefon tu, mangsa memang dah dekat balai polis dan polis dengar semua perbualan tersebut. Yang polisnya lawaknya, berbohong. semasa pertukaran itu berlaku, peragut itu telah membawa keluarganya untuk mendapatkan simpati. Namun, teknik itu tidak berjaya apabila polis yang ketika itu bersembunyi secara pantas memberkas peragut tersebut. Teringat pula fakta pasal video ni. Jadi mau barter lagi nih, tasnya mau digantian lagi gitu, mau disuap lagi. Tapi ternyata dia udah di kantor polis. Dan mungkin Penat yang telepon sangat. juga polis. Bagi Penat Fatau, sangat. ini Apa nih? merupakan antara kes paling lawak dalam senarai ini. Di Johor, terdapat 2 orang pencuri Johor. telah membecah masuk rumah dan mencuri beberapa barang kemas. Namun sebelum mereka melarikan diri, disebabkan mereka berasa lapar, mereka telah membuat keputusan untuk menjamah beberapa makanan yang tersimpan di dalam peti sejuk. Tapi biasalah, bila perut dah kenyang, mata mesti mengantuk kan? Oh, Tindakan ketiduran yang seterusnya kah? inilah yang menyebabkan pencuri ini dinobat sebagai pencuri yang paling kelakar dalam dunia. Ini kerana mereka bertindak untuk tidur sebentar sebelum tuan rumah balik. Tapi mungkin sebab mimpi indah kot, diorang punya lena sampai tuan rumah dah balik pun tak sedar. Tuan rumah Sumpah. kemudian menghubungi polis dan apabila polis sampai, mereka bertindak untuk mengejutkan 2 orang pencuri itu. Punyalah viral kes ini di Malaysia. Sampaikan banyak artikel di dalam dan luar negara Sampai ke luar negeri. menceritakan tentang kes tersebut. Ini bodoh. Sehingga ada yang membukukan kisah ini seperti buku Robert Who Himself in the Face yang ditulis oleh Ginny Graham Scott. Sumpah ada dong dari buku itu. 5. Ditulis karena saking lucunya. Mungkin dia Tertidur. udah lapar, terus ngantuk, Kes ni ketiduran pun sampai lebih kurang bablas. sama macam tajuk tadi. Tapi kali ini, pencuri ni tertidur bukan sebab penat. Berlaku pada Januari 2023 Masih baru banget. Jempol Negeri Sembilan. Rumah seorang warga Cina telah diceroboh masuk ketika mereka sedang membuat persediaan untuk menyambut Tahun Baru Cina. Namun yang lawaknya, ketika sedang dalam operasi, pencuri merasa haus dan bertindak untuk meminum beberapa minuman keras milik tuan rumah. Nak tahu apa yang berlaku terus lepas tu? mabuk. Ketika tuan rumah terjaga Mabuk. pada pukul 6.30 pagi, punyalah dia terkejut apabila mendapati pencuri itu dah terbaring dekat ruang tamu. Mungkin masa dia mencuri tu, dia haus sangat kot. Tu yang terlebih minum tu.
tanpa membawa masa, tuan rumah terus menghubungi polis dan pencuri ini akhirnya telah ditahan dalam keadaan masih tidak sadarkan diri. Mesti dia terkejutkan bila sedar-sedaja dia ada dalam lokap. Ada aja ya orang Malai. Kerja Sumpah. sia-sia. Cuba korang tengok video ni. Video yang dikongsi di media sosial ini sebenarnya merupakan rakaman pencurian. CCTV yang menunjukkan 2 orang pencuri cuba untuk mencuri peti duit di sebuah Anjir. kedai yang terletak di Melawati. Tapi apa yang lawaknya? Menurut pemilik kedai, peti duit itu sebenarnya kosong. Ini kerana kebiasaannya sebelum kedai ditutup, pemilik diambil. akan mengosongkan peti duit untuk keselamatan. Namun yang lagi lawaknya, pemilik kedai itu mendakwa duit yang ada dalam peti itu pun ada duit 10 sen je. Okeylah, tu dapat 10 sen daripada tak dapat apa-apa langsung. Anjir, 10 sen itu kayak semacam berapa guys kalau di Indo? 3. Tersesat. Kalau tersesat dalam hutan tu, kira masuk akal lagi lah kan? Kita dah sesat dah ni. Terus ini tersesat di mana nih? Tapi tersesat dalam rumah. Kes pelik ini berlaku di Kedah pada tahun 2017 apabila tuan rumah bernama Omagul Hazrat terjaga dari tidur untuk pergi ke Berarti tandas gede rumahnya sekitar ni. pukul 1 pagi. Alangkah terkejutnya apabila beliau mendapati seseorang yang tidak dikenali sedang duduk di meja makan rumahnya dalam keadaan lemah dan penat. Ketika ditanya, rupa-rupanya lelaki itu adalah pencuri dan punca pencuri itu kepenatan adalah kerana dia tak jumpa jalan keluar dan langsung tak ingat dari mana dia masuk. Pencuri itu kemudian ditahan setelah Omar menghubungi pihak polis. Malah menurut Omar lagi, ini bukan kali pertama kejadian ini berlaku. Kerana sebelum ini, ramai pencuri pernah cuba masuk dan kebanyakan dari mereka akhirnya tersesat dan melarikan diri. Tapi masa Faktor cari informasi tentang tajuk ini, Faktor ada terjumpa artikel yang mendakwa ada juga pencuri dijumpai sedang membuat gerakan seakan-akan berenang di ruang tamu sebab dia nampak laut di dalam rumah. Ada tak di antara korang yang pernah dengar cerita pasal pencuri berenang ni? Biasanya ya rumah-rumah yang kayak gitu tuh rumah-rumah yang nggak kosong, ngerti gak sih, yang dijaga. Kalau di Indonesia biasanya memang ada juga pencuri yang bisa masuk tapi nggak bisa keluar. Padahal rumah itu gak gede, kecil, tapi itu ada penjaganya gitu, kayak semacam ada hantu atau jinnya gitu guys. Jadi kalau ketika dia pencuri itu masuk atau orang jahat itu masuk, seketika dia bakal lupa semuanya. Dan bahkan dia tuh bakal bisa membayangkan dia sedang ada di hutan, sedang ada di laut, kayak yang disebutin Pak Tau. Emang bener ada rumah yang dijaga gitu. Lari dari PKP. Seperti yang kita tahu, semasa wabak melanda dulu, negara kita telah mengenakan Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP kan, di mana di sepanjang tempoh ini bukan sahaja tidak digalakkan untuk keluar rumah, malah kita juga dilarang untuk merentasi daerah maupun negeri. Namun begitu, seorang lelaki berusia 28 tahun di Georgetown telah bertindak untuk merentasi sempadan dan melanggar arahan PKP. Yang terpaling memaling berpaling di paling peliknya disebabkan sempadan dari Georgetown ke Butterworth mempunyai sekatan. Lelaki itu kemudian telah mengambil keputusan untuk merentas melalui laut. Anjir, nekat banget, cok. Kalau korang nak tahu, jarak antara Tanjung City Marina ke Butterworth melalui laut adalah hampir 2 km. Dan itulah jarak yang mahu direnangi oleh lelaki itu. Tetapi setelah berenang sejauh 300 meter, dia meninggal. lelaki itu kemudian berasa amat Tenggelam. penat dan hampir lemas. Namun muncullah terdapat pekerja di atas kapal penyiaran yang berhampiran ternampak dia dan menyelamatkannya. Teringat pula Faktau dekat Dato' Abdul Malik Maidin yang menjadi orang pertama Asia Tenggara menyeberang Selat Inggeris sejauh 32.8 km. Lagian mau kemana sih? Nekat banget sampai Pekerja nyebrang bank. lautan, heran deh. Pada tahun 1990, terdapat satu kejadian yang menggemparkan rakyat Malaysia apabila kecoh pekerja bank di Hock Hua Bank bernama Aman Shah telah bertindak mencuri duit daripada akaun setiap pelanggannya secara senyap dengan cara yang amat unik. Kalau korang nak tahu, Hock Hua Bank ini kini dikenali sebagai Alliance Bank setelah penggabungan dengan bank-bank lain. Sejarah ringkasnya, tragedi pencurian antara terbesar di Malaysia ini bermula apabila pihak bank telah menghantar Aman Shah mengikuti kursus komputer. Setelah tamat kursus itu,
beliau pun memulakan pekerjaannya dengan jawatan yang baru, iaitu sebagai Ketua Jabatan Pemprosesan Sistem Pemindahan Elektronik untuk Dana dan Sekuriti. Idea mula muncul di fikirannya berdasarkan pemerhatian beliau terhadap sistem perbankan itu dan tabiat pelanggan. Berbekalkan kemahiran yang baru dipelajari, beliau telah merangka dan memulakan operasi rahsianya di mana beliau telah mengambil setiap 1 sen di setiap pemegang akaun di Bank Hock Hua, di mana beliau berjaya memperoleh 4 juta ringgit. Setelah meletakkan jawatan di Bank Hock Hua, dia telah membeli pelbagai kereta sport mewah seperti Lamborghini, Porsche, Mercedes-Benz dan BMW. Padahal cuma Namun ini 1 sen. terbongkar apabila dia ditemu ramah di dalam rancangan Sekapur Sirih di TV3 mengenai minatnya terhadap kereta sport. Secara kebetulan, majikannya telah melihat temu ramah Ahmad Shah ini dan menarik perhatiannya. Dia bertindak untuk membuat audit dalaman. Setelah merasa curiga, audit itu kemudian menjurus kepada penemuan data yang menunjukkan kehilangan duit berjumlah 4 juta ringgit dan laporan polis kemudian dibuat membawa kepada penahanan Ahmad Shah. Okeylah, itu sajalah untuk video minggu ini. Gila guys, Maaf 1 sen dari kali ini setiap agak orang panjang. yang ke bank Terima kasih bisa patut terkumpul ucapkan kepada jadi 4 korang juta ya. yang memberikan sokongan dan cadangan. Jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum semua, bye. Bye Faktau, thank you so much. Jangan lupa subscribe Faktau. Ini bener banget seperti yang dikatakan Faktau, ini di luar Nurul guys, di luar nalar ya. Kalau di Indo di luar nalar, karena gak habis pikir aja guys. Kalian habis nyuri, lapar, makan, habis makan itu karena aduh ngantuk nih, ketiduran dulu bentar. Kok kepikiran orang untuk tidur dulu gitu, kayak anjir. Terus tadi yang bikin gue kaget pas pertama nomor 1 aja gue udah kaget banget, gak habis pikir kenapa orang bisa senekat itu masukin sapi 4 ke mobil Proton guys, sampai kayak di depan 2, di belakang 2, dan yang nyurinya cuma 2 orang, sampai mobilnya rusak di tengah karena saking beratnya itu beban. Gila guys, gak habis pikir, gila ya. Memang selalu ada aja ya tingkah laku pencuri-pencuri di setiap negara, pasti ada aja yang kayak gini. Entah dia tuh karena mungkin udah capek hidup atau gimana, gue gak tahu. Jujur videonya seru, ini menghibur banget di tengah hari yang panas lumayan panas tapi seru. Terima kasih buat teman-teman subscriber Faktau maupun subscriber aku yang request aku reaction video Faktau. Buat teman-teman yang mau request video-video lainnya boleh banget langsung taruh linknya di deskripsi atau langsung saja kunjungi Instagram aku @adamprp. So, saya Adam PRP pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.